أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم tak ada nafas, kita berhenti fastajab lakum. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. Okey, berhenti situ. Kita ambil daripada fastajab. Fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Okey, sambung ayat 10. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ Innallaha azizun hakim. Baik, alhamdulillah kita dah selesai bacaan kita ayat yang ke-9 dan juga ke-10 daripada suratul Anfal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Dan kata Allah Subhanahu wa taala lagi, ayat 10. Dan Allah tidak menjadikannya melainkan sebagai khabar gembira agar hatimu menjadi tenteram kerananya. Dan kemenangan itu hanyalah daripada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi tuan-tuan dan puan, ni ayat ni sebenarnya tentang peperangan. Cuma kita boleh ingat satu perkara sahaja. Ketika kita memohon pertolongan dan pertolongan itu adalah sebenar-benar pertolongan itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa jua keadaan sekalipun kita hidup di dunia ni, kita sakit ke, kita susah ke, kita jangan lupakan Allah. Ketika kita senang, ramai orang lupakan Allah. Ketika susah, ramai orang lupakan Allah. Bila semua pakat lupakan Allah, macam mana pertolongan Allah itu akan tiba nak datang kepada kita. Jadi, untuk kita sentiasa dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupakan Allah. Jangan lupakan Allah dengan makna kita menjaga amal ibadah kita. Tapi yang utama sekalinya, kena kenal Allah lah dulu. Kenal Allah dulu, faham dulu sifat-sifat Allah, apa yang layak, apa yang tidak layak, sucikan Allah. Sebenarnya tujuan kenal Allah ni adalah supaya kita ni mensucikan Allah daripada perkara yang tidak layak bagi Allah. Nanti semua tu anda akan belajar dalam seminar kenal Allah nanti insya-Allah. Siapa yang dah daftar tu alhamdulillah, tahniah saya ucapkan. Okey. Okey, jom kita mula tengok bedah hukum tajwid. Maaf saya slow sikit pada pagi ni. Idh tastaghithuna rabbakum. Kita tengok huruf hamzah jumpa dengan huruf zal mati. Ingat, kat sini ramai kesalahan orang buat. Kesalahan yang paling ketara adalah bila dia menjadikan huruf zal itu tawallud. Idh. Itu satu kesalahan. Kesalahan yang kedua adalah putus getah suara. Idh tas, terhenti suara. Kesalahan yang ketiga adalah berangin. Idh tas. Tiga-tiga kesalahan tersebut
biasa berlaku. Jadi kita tak boleh pilih. Tiga-tiga ni kena tinggal. Kita tak nak tawallud, kita jaga sifat rakhawah dia betul-betul. Tak nak bagi berangin, jangan seringan mulut. Jadi kita baca yang betul macam mana? Dengar betul-betul. Cuba ikut saya. Mulut jangan seringai. Nampak? Tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Okey. Yang seterusnya adalah tastaghithu. Nah, huruf sin pun sama. Pertama, tastaghithu. Jaga sifat sofir dia. Bunyi macam ular. Jangan putus suara. Tastaghithu. Tak kena juga. Ataupun biasanya tastaghisu, ramai orang buat tawallud. Yang penting kita tak boleh tebal juga. Taghithuna rabbakum. Huruf ghin. Taghithu. Huruf ghin tu bagi bawah tuan-tuan puan. Bukan taghithu. Idh tastaghithu. Tebal. Huruf gha ini tebal. Tapi baris bawah tu kita seringai sikit mulut kita. Supaya meraihkan baris bawah. Tastaghithu. Jangan jadi nipis. Tastaghithu. Salah. Hujung halkum, dia sifat dia isti'la huruf ghain. Panjang dua harakat mak asli. Huruf tha-thu sama dengan huruf za makhraj dia kan. Makhraj dia kat mana? Huruf za dengan tha ni. Makhraj dia adalah hujung lidah ditekankan pada hujung gigi kacil. Jangan kancing gigi. Thuna. Jadi huruf za dengan huruf tha ni bila kita baca istastaghithu. Cuma huruf tha ni dia berangin. Huruf tha ni dia berangin. Huruf za tak boleh berangin. Tu beza dia tu. Sifat dia lain. Sebab tu dia bunyi lain. Rabbakum fastajaba lakum. Rabbakum. Ra tebal jumpa dengan huruf ba tekan. Rabbakum. Mim mati bertemu dengan fa. Izhar syafawi asyaddu izharan. Fastajaba. Jumpa huruf sin. Kancing gigi tu. Biar jelas bunyi huruf sin tu. Kalau rasa payah lagi, kena latih lagi sampai betul-betul jadi huruf sin tu. Sebab kita bagi raikan betul-betul. Satu-satu huruf tu ada hak-hak dia kena tunaikan. Kita baca pelan-pelan. Rabbakum fastajab. Nampak? Mim mati jumpa dengan fa tu. Rapat bim mulut 200%. Izhar syafawi asyaddu izharan. Rabbakum tak putus suara kan? Saya putus suara tak? Tak kan? Hati-hati. Rabbakum fastajaba lakum. Fastajaba lakum. Ja jangan berangin. Panjang dua harakat. Lakum. Lakum. Dia bunyi lakum. Mim mati bertemu dengan hamzah. Izhar syafawi. Okey, anni wajibal gunnah. Mumiddukum bi alfin. Mim mati jumpa dengan ba. Ikhfa syafawi. Jangan rapat bibir mulut. Kawal bibir mulut tu jangan rapat. Latihlah. Kalau rasa sukar lagi, kena latih lagi sampai jadi. Sebab dia ikhfa, dia sembunyi. Jangan rapat bibir mulut, salah. Mumiddukum. Nampak? Saya tak rapat bibir mulut ni. Nampak macam rapat sebab dia sikit sangat. Boleh. Bi alfin huruf lam. Jangan tawallud. Bi alfin salah. Jangan putus. Bi alfin terhenti sangat. Dia ada sifat tawassut. Bi alfin minal mala. Ingat. Okey, huruf fa gigi kapak dan perut bibir bawah. Jangan muncul mulut, jangan tutup mulut. Jangan bi alfin minal mala. Bi alpim jangan. Jangan bi alpim. Jangan. Fa, fi, fu. Bi alfin minal mala. Tanwin tidak selari tu. Jumpa dengan mim. Namanya idgham ma'al gunnah. Dengung memasukkan. Masuk dalam huruf mim dan dengung pada huruf mim. Boleh. Al-malaikati murdifin. Malaikah. Ni malaikah ni. Jamak kepada malaikat-malaikat. Ma wajib muttasil. Panjang 4 ataupun 5 harakat. Murdifin. Ra. Mati kat situ. Baca tebal ke nipis ra mati kat situ? Jawab saya soalan tu tuan-tuan puan. Tebal ke nipis? 1.4K bersama dengan kita. Gi sikit lagi sahabat. Biar jadi 1.8K bersama dengan kita berbagi ni. Okey, sambung.
Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra. Wa ma ja'alahu Allah, wa ma ja'alahu Allah. Tengah lidah dengan langit-langit tengah. Ma tu panjang dua harakat. Wa ma ja'alahu Allah, Allah lafzul jalalah. Lam pada lafzul jalalah itu dibaca dengan taghlid tebal dan dipanjang dua harakat. Illa tekan pada huruf lam dengan cara letak pada makhraj huruf lam hujung tepi lidah, jangan guna hujung lidah. Faham ke tidak ni? Lama ada yang masih keliru hujung tepi lidah tu macam mana ustaz? Illa ni guna hujung tepi ni, bahagian tepi bukan hujung. Bukan betul-betul hujung. Nak tahu betul-betul hujung kat mana? Macam kita sebut na. Cuba sebut na. Na, ni, nu. Tu betul-betul hujung lidah. Huruf lam kita tak boleh sebut la, lilu macam tu. Makhraj dia tak sama tu. Jangan buat macam sebut huruf nun. Dia nak la, lilu. Sebab tu kalau kita betul cara sebut huruf lam dengan makhraj yang betul, dia tak akan jadi tawallud. Dia tak akan jadi tawallud. Busyra, huruf shin. Jangan kancing gigi, jangan muncul mulut. Ra, baca panjang, tebal dua harakat. Okey, Zanariyah Yaqub, huruf ra baca tebal sebab baris depan. Huruf ra tu sebab baris depan, huruf huruf ra tu ra mati kan. Maksudnya huruf mim lah. Sebelum ra mati tu huruf mim. Ada getaran ada getaran tu. Walitatma'inna bihi qulubukum. Pada perkataan walitatma'in ni pakat hati-hati belakang. Pakat hati-hati belakang. Jangan huruf ta tu jadi tebal. Jangan huruf ta tu jadi tebal sebab terpengaruh dengan huruf ta. Dia nak walitatma'in. Tapa qalqalah sughra. Walita, jangan walitatma'in. Kalau kita buat macam tu salah, kita tukar huruf ta jadi huruf ta juga. Walitatma'inna bihi qulubukum. Nun tasydid kat situ wajib al-gunnah. Bihi maksilah qasirah, qulubukum. Wa man nasru illa min 'indillah. Wa man nasru illa, nun bertasydid kat situ wajib al-gunnah. Jumpa dengan huruf sad, jangan tebal nun. Wa man nasru, bukan nasru. Jangan tebal nun tu, hati-hati. Biasalah tu kalau huruf nipis jumpa dengan huruf tebal dia jadi masuk. Jadi kita kena jaga tu. Wa man nasru, jangan nasru, no jadi tebal nun salah. Illa min indillah, nun mati bertemu dengan ain izhar halqi. Jelaskan bunyi nun mati tanpa tawallud, tanpa terputus getah suara, tanpa dengung. Indillah, nun yang bertemu dengan dal ikhfa hakiki, dengung dulu baru sebut huruf. Indillah. Jumpa jumpa bila kita berhenti pada indillah, huruf da tu hujung lidah jangan cecah langit-langit. Allah lafzul jalalah tu sebelum dia ada huruf baris bawah, jadi dia kena baca dengan tarqiq. Tarqiq bermakna kita nipiskan lam pada lafzul jalalah, dan mesti kita bunyikan ha ketika berhenti pada lafzul jalalah. Indillah, lah, bunyi betul-betul ha tu. Boleh? Innallaha azizun hakim. Nun yang bertasydid kat situ wajib al-gunnah. Jumpa dengan Allah kita baca panjanglah. Innallaha, boleh. Ha aziz, huruf ha tu jaga betul-betul. Kalau tuan-tuan salah sebut Allah ni, huruf ha jadi huruf ha pada lafzul jalalah, bermakna kita telah buat satu kesilapan dalam menyebut kalimah yang paling mulia. Lafaz Allah ni lafaz yang paling mulia. Sebab tu kita jangan sebut kokse-kokse. Jangan sebut salah, kita kena latih biar kita boleh sebut ha tu betul. Innallah. Jangan jadi innallah. Tukar huruf ha dengan huruf ha, rosak nama Allah tu. Kalau rasa masalah lagi, kena betulkan. Kalau tuan-tuan perempuan semua rasa ada masalah dalam sebutan huruf ha dengan huruf ha. Huruf ha jadi ha ke, huruf ha jadi ha ke, kena baiki.
kena buat latihan secara konsisten, berterusan supaya sebut Allah tu betul. Innallaha azizun hakim. Azizun hakim. Huruf zai. Huruf zai pun tidak berangin. Ya, jadi jangan seningan mulut sangat. Azizun hakim. Tanwin 69 bertemu dengan ha, namanya adalah izhar halqi. Jelas terang nyata bunyi tanwin tanpa tawallud, tanpa putus getah suara. Ingat. Azizun hakim. Huruf ha tengah halkum, seringaikan mulut. Azizun hakim. Berhenti pada huruf mim. Jangan berhenti mengejut, jangan berhenti dengung. Berhenti biasa-biasa sahaja 2, 4, 6 harakat ma'arid lis sukun, insya-Allah.